أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. Pada puan-puan muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Bimbingan mukmin. Kita sambung bab juzuk yang kedua, iaitulah bab akhlak. Bab akhlak. Sebelum ni kita menyentuh mengenai perlunya kewajipan kita berakhlak mulia, menjaga adab, menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan itulah di antara Allah Subhanahu wa taala, kenapakah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat buku lama, muka surat 12, juzuk yang kedua, muka surat 12. Peranan membina akhlak. Peranan membina akhlak, latihan di dalam pembentukan akhlak yang mulia. Iaitulah menjadi kewajipan, menjadi kewajipan sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita ini menyucikan diri kita, menyucikan diri dari penyakit-penyakit akhlak, penyakit-penyakit zahir, akhlak zahir, dan juga penyakit-penyakit batin, akhlak batin. Penyakit-penyakit zahir, akhlak buruk yang boleh dinampaki oleh makhluk yang lain. Penyakit-penyakit batin orang tak nampak kalau tuannya tidak menzahirkannya. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam suci batin dan suci zahir. Kewajipan menyucikan kedua-dua zahir dan batin, agar kita ini jauh dari akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu akhlaqakum, hassinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak kamu. Satu suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti akhlak ini suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ianya boleh dilatih, dilatih. Kerana itulah dia panggil tadrib, dia panggil tarbiyah, latihan ataupun tarbiyah.
Tarbiyah itu berbentuk latihan, pendidikan, maknanya perlu dilatih. Seseorang yang sombong itu ataupun yang bakhil, sifatnya bakhil, boleh dilatih dengan kesungguhan dia, akhirnya menjadi seorang yang pemurah. Dilawan sifat bakhil itu, sifat al-bukhlu, dia lawan, ditarbiyah nafsunya, nafsu al-bukhl, dilawannya, ditarbiyah, tadrib, dilatihnya dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya daripada al-bukhlu dia berubah menjadi al-karam. Al-karam, seorang yang pemurah, seorang yang karim. Dia kedekut, dia bakhil, dia pun latih setiap hari dia sedekah. Pergi subuh masjid surau, dia lawan nafsu dia, sedekah, masuk dalam tabung. Pergi zuhur pula sedekah, walaupun pada mulanya dia rasa berat, rasa payah, nak masuk tangan dalam poket, nak keluar wallet tu payah, nak hollow tu payah, tapi dia lawan dengan kegigihan dia, kesungguhan dia. Di samping dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Tu Nabi suruh berdoa daripada ya Allah, ya lindungilah aku, jauhilah aku daripada al-jubni wal bukhli, daripada sifat takut, pengecut, dan juga dari kebakhilan. Sampai dia berdoa dan dia lawan, tangan dia terholor campak di tabung masjid surau, anak yatim, derma, sedekah, wakaf, lawan, kemudian dia berdoa lagi. Itu dia panggil doa dan usaha. Al-ikhtiyar dia panggil, ad-du'a'u wal-ikhtiyar, ikhtiyar. Doa, ikhtiyar, kemudian dia pun tawakal. Itu baru betul. Ikhtiyar ini ialah dia berusaha, dia berusaha buat, kemudian dia berdoa, kemudian dia bertawakal. At-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah dengan kesungguhan dia. Akhirnya dari sifat contohnya al-bukhlu tadi, akhirnya bertukar menjadi sifat al-karam. Itu namanya tarbiyah, itu namanya latihan. Sama juga orang yang malas, dia lawan sifat malas dia, dia bersungguh, dia lawan tidur dia lawan sifat nak duduk relax saja begitu, akhirnya jadi rajin. Maknanya kita ni boleh dilatih. Walaupun ada setengah manusia Allah beri anugerah kepada dia daripada asal lagi, dia ni pemurah, tak perlu latihan, dia ni pemurah daripada asal lagi, dia ni rajin daripada asal lagi. Ada manusia yang begitu. Tetapi bagi yang diuji dengan penyakit batin dan zahir tadi, dia kena lawan, dia kena tarbiyah. Sesuatu yang ada di atas dunia ini boleh dibahagikan kepada dua perkara. Yang pertama, sesuatu yang tidak ada pengaruh manusia di dalamnya dan sejak asalnya memang bukan ikhtiar manusia. Bukan kita boleh tentukan benda atas dunia ni. Contoh seperti langit, bulan, bintang, semua anggota tubuh manusia, luar, zahir, fizikal kita ni, bukan kita boleh pilih. Daripada belum kita ada, kita boleh pilih nak jadi lelaki, nak jadi perempuan. Kita boleh pilih tangan kita 3 ke 4 ke, tak ada. Supaya hidung kita tadi terlentak, kita nak begitu, cantik, kulit putih, ada, boleh pilih lagi kita. Tengok-tengok lahir dah ada dah kita. Oh, hidung begini, mata begini, kening begini, tinggi rendahnya. Kalau ikut kitanya, kita nak tubuh sado,
sasa tinggi, janggut rambut pun tak pernah putih, hitam sampai bila-bila, ikut hendaknya. Tapi boleh pilih? Tak ada. Sama juga bulan, bintang, langit, yang tu lagi dah. Kita nak supaya siang sentiasa, boleh? Tak boleh. Angin supaya sentiasa bertiup ke rumah kita, boleh? Tak boleh. Itu bukan di luar kekuasaan manusia. Kita pun sama juga, yang dalaman kita supaya sentiasa sihat, tak ada penyakit, tak boleh juga. Silap makan, senang perut, terus cari-berit. Walaupun doktor sendiri pun, walaupun doktor tu pakar apa, pakar jantung ke, tengok-tengok mati sakit jantung. Nampak? Walaupun pakar apa ke, penyakit kencing manis, kencing apa tu, tengok dia sendiri kena kencing manis. Kalau ikut dia je supaya selamat daripada hidup sampai bila-bila, boleh pilih? Tak boleh. Itu di luar daripada pilihan manusia. Begitu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan namanya gula manis, namanya garam masin. Api namanya bila kena sifat dia memanaskan. Dijadikan begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala benda yang ada dan sempurna, yang sejak wujudnya sudah sebagaimana adanya, dan itulah kesempurnaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita kena sedar di sana, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa menentukan. Allah buat bukan berdasarkan kepada kehendak kita, tetapi Allah buat berdasarkan kepada iradat dan juga masyiah Allah yang maha sempurna. Bukan dia ikut kita, bukan dia ikut kita, bukan Allah yang maha esa itu ikut hamba dia, tapi kita yang mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya iradat Allah, masyiah Allah, tak ada siapa boleh campur tangan. Fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia hendak, bukan berdasarkan kepada apa yang kita hendak. Tak ada campur tangan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang sudah ada dan masih dalam keadaan kekurangan, memerlukan kepada suatu benda yang lain, baru dia boleh hidup, baru dia boleh sempurna dengan sifatnya. Kalau tak ada benda tu, tak jadi dia, tidak jadi benda tu. Manusia boleh tak dia hidup tanpa makan dan minum? Boleh? Tak boleh. Tak ada oksigen? Boleh? Tak boleh. Dia nama manusia, dia memerlukan. Memerlukan itu adalah sifat makhluk. Memerlukan itu adalah sifat makhluk, bergantung kepada benda lain untuk dia jadi sempurna. Tak makan, tak minum, tak ada oksigen, mati dia. Maknanya dia ada tempat bergantung, ada kebergantungan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna tak memerlukan apa-apa, pasal dialah Al-Khaliq, maha mencipta. Dialah yang pencipta, tak perlu pada apa-apa. Qiyamuhu binafsihi, dengan zat dia. Kita ni tak boleh. Sakit sikit dah lembek dah, pening kepala sikit dah manja, menangis dah, telefon mak, telefon abah, baru pening kepala. Lambat sikit serve makanan dah bising dah. Nampak? Kita memerlukan. Nampak? Jadi sifat Allah bukan itu. Jadi makhluk itu dia. Tidak akan menjadi sempurna sesuatu makhluk melainkan ada kebergantungannya. Jadi sifat memerlukan, kebergantungan itu adalah sifat lemah, adalah sifat lemah. Tetapi di dalamnya dikurniakan oleh Allah Ta'ala sesuatu kekuatan untuk menerima kesempurnaan. Manusia dia tahu dah, kita ni tahu dah tak boleh hidup tanpa makan dan minum. Lalu kita pun berusaha nak cari makan minum. Bukan duk tunggu buka mulut bila nak turun,
tom yam daripada awal daripada langit. Boleh? Tak boleh. Dia kena berusaha, dia kena bekerja, kena cari pendapatan, nak beli tom yam, nak beli ikan, nak beli daging, kena ternak, kena masuk hutan. Zaman dulu dia kena bertanam, kena bercucuk tanam. Nak makan lembu, kena pelihara lembu. Nak makan ikan, kena pergi sungai, pergi laut. Berusaha supaya apa? Supaya manusia menjadi lengkap. Supaya menjadi lengkap. Di situlah letaknya usaha, letaknya pendidikan. Seseorang tersebut dia nak jadi orang pandai, dia kena berusaha dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Dia nak hafal Quran, dia kena berusaha masuk mahad tahfiz contohnya. Kemudian kena belajar Quran, kena hafal, kena ulang sampai puluh-puluh kali, ratus kali itu. Bukan sekali dua. Itu namanya ikhtiar. Itu namanya al-kasbu. Itu namanya al-kasbu. Usaha dia, dengan tawakal dia, dengan kesungguhan dia, kemudian cara pula tu betul. Allah jadi begitu. Usaha kena cara dia, kena petua dia, lalu jadi. Dia nak pergi tangkap apa? Nak pergi cari ikan pamannya. Tapi tak bawa apa? Tombak tak bawa, joran tak bawa, umpan tak ada. Boleh ikan? Tak boleh, cara tak betul. Kita nak belajar apa? Ada cara dia. Oh, dia nak menuntut ilmu, tapi pergi belajar, buku tak ada, pensel tak ada, malah nak hafal, malah nak ulang kaji, kelas berponteng, tidur je kerja. Dia tak pandai, tapi usaha tak kena. Pandai dia? Tak pandai. Tengok. Jadi Allah menentukan sesuatu jalan untuk mendapatkan kesempurnaan, ada cara dia. Bila kena cara dia, jadilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada syarat-syaratnya yang diperlukan untuk membuatnya menjadi sempurna, ada syarat-syarat dia, ada undang-undang dia, baru jadi. Orang tanam pokok, tanam apa pun, dia tanam pokok, dia tinggal begitu, akhirnya pokok tu kering. Dia kena taruh baja, dia kena siram air, siram air, taruh baja. Kemudian kalau ada penyakit, dirawatnya penyakit pokok tersebut, kena letak racun serangga, racun apa. Itu namanya syarat-syarat. Bila cukup syaratnya, dengan izin Allah, dengan tawakal dia, akhirnya pokok tadi pun besar, menjadilah musangking, dia boleh makan. Nampak? Cukup syarat dia. Syarat-syarat ini ada kalanya berhubungan dengan usaha manusia. Misalnya biji-bijian. Biji itu tidak mungkin akan menjadi apple atau kurma andai kata ia tidak diolah sedemikian rupa. Dia nak tanam pokok durian contohnya, tapi dia tanam biji rambutan. Apa yang tumbuh? Tumbuh rambutan lah. Nampak? Kalau nak pokok durian, kena tanam durian. Nak pokok rambutan, kena tanam rambutan. Syarat tak betul. Dia nak benda lain, buat lain. Itu maksud dia. Andai kata ia tidak diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebiji apel atau kurma dengan mengadakan rawatan yang baik. Kesimpulannya, berusaha dan mengikut undang-undangnya. Caranya biar betul. Jadi nak tahu caranya betul, kena belajar. Kena belajar mereka yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang tahu kalau kamu tak tahu. Pasal orang tahu ini, dia sudah tahu dah apa syarat-syarat dia. Pakar bahagian pertanian, tanam-tanaman, kena tanya dia. Orang bahagian baiki kereta, dia pakar, kena tanya baiki kereta. Kita nak tanam durian, pergi tanya orang yang baiki kereta. Mana dia tahu? Kalau dia tak tahu. Nampak? Kawan ni siang, malam, pagi, petang kerja bertani sahaja. Kereta kita rosak, suruh dia baiki. Boleh dia baiki? Tak boleh baiki. Tak kena tempat.
Sama juga kita nak belajar, kena pergi cari orang alim. Nak belajar tahfiz, kena belajar dengan orang tahfiz Quran. Ustaz tu dia hafizul Quran. Nak belajar bab fiqh, cari ulama fiqh. Nak belajar apa tu? Biar kena cara. Itu namanya syarat-syarat. Syarat untuk mencapai kesempurnaan. Baru betul kita. Jikalau biji-bijian dapat menerima kesan daripada usaha manusia, dapat menerima perubahan dari sebahagian keadaan menurut pertumbuhan yang wajar. Mana kita boleh tarbiyah biji tadi, didik biji tadi, disiramnya, dibajai, dirawatnya, lalu jadilah besar, jadi MK musangking, lalu berbuah. Bila nak buah pula, kita rawat lagi, jaga pokoknya, dibelainya. Lalu musangking kita pun grade AA. Berapa sekilo tu? Berapa sekilo grade AA tu? Dia jual berapa tu? Pasal apa? Padan dengan usaha dia. Orang hafal Quran, kita pun nak hafal Quran. Tapi satu hari, satu muka pun tak dapat. Pasal malah orang tu dalam setahun 30 juzuk. Ada kawan saya di Mesir dulu, setahun dia boleh hafal 30 juzuk dalam masa 7 bulan, 7-8 bulan. Tapi lepas tu pening kepala dia. Dipaksa-paksa. Seperti dia ni, orang nampak seperti tak settle lah mula-mulanya. Pasal dipaksa. Tapi akhirnya melepasi masa tersebut, akhirnya okey. Kesungguhan itu kena cara, jumpa guru yang betul. Guru yang betul jumpa. Dia pun ada kegigihan, berjaya. Tapi kalau malah, tak jadi, tak cukup syarat. Itu maksud dia. Samalah dengan tanam biji tadi, benih tadi. Maka demikian juga halnya sifat kemarahan dan syahwat. Sama juga sifat-sifat yang lain. Sifat mazmumah yang lain perlu ditarbiyah, perlu dididik. Kalau contoh orang nak pelihara ayam, pelihara lembu apa, kan kena jaga tu. Sehingga kan nak pelihara ayam pun dalam bahasa Arab dia panggil tarbiyah, tarbiyatud dawajin. Ayam dia panggil tarbiyah. Memelihara ayam maknanya tarbiyatud dawajin. Mana kita mentarbiyah ayam, ayam pun kena tarbiyah. Pelihara tu. Nampak? Bila pelihara tu kena cukup syarat, kena bagi makan, kena bagi minum, apa lagi saya pun tak tahu juga. Kena jaga apa, dia punya tempat dia, dirawat, barulah ayam kita tu besar. Kalau bertelur, kalau ayam telur, ayam daging besar. Cukup tempoh berapa hari, 30 hari, 40 hari, kita pun tuai. Ayam daging bukan lama, paling lama 40 hari, kita pun tuai, jual, masuk geruk lain pula, buat benda yang sama, cukup syarat, besar pula, kita pun tuai pula. Itu cara yang betul. Tapi kalau setahun pun tak besar-besar ayam lagi, macam mana? Bila nak untung, asyik makan saja, tak tahan kita. Akhirnya kita pun jual semua, bankrupt. Pasal apa? Tak cukup syarat. Sama juga di dalam pendidikan akhlak yang mulia. Kena ada kegigihan, kena ada kesungguhan. Sebagaimana halnya biji-bijian, sekalipun diolah dan diusahakan, ada juga di antaranya yang dapat membuahkan hasil yang kita inginkan, tetapi ada juga yang kurang menjadi. Itu maknanya tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang apa yang kita nak itu bukan semua jadi. Dah cukup syarat dah, plan A, B, C dah ambil semua dah, tapi tengok buah tu tak menjadi juga, pokok tidak membesar juga, pokok tidak berbuah juga. Dah letak baja buah, dah letak apa, baja easy grow pun dah letak. Kemudian tengok penyakit apa, daun kering, furadan pun letak. Kemudian tengok kulat, anti kulat pun letak. Kemudian letak apa, cuka kayu pun letak.
akhirnya pokok tak hidup juga. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, itu iman. Itu al-imanu bi al-qada wal qadar. Akhirnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah tidak putus asa. Walaupun tak menjadi, usaha lagi. Baru tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menginginkan agar kedua sifat ini, sifat apa? Sifat marah, syahwat ataupun sifat-sifat yang buruk dapat dilenyapkan sama sekali sehingga sedikit pun tidak ada kesannya, pastilah tidak mungkin terlaksana. Kita nak sempurna, betul-betul sempurna, memang tak ada. Di atas dunia memang tak ada. Betul-betul perfect. Betul-betul perfect memang tak ada. Manusia ni nak cari betul-betul al-insan al-kamil, memang tak ada. Walaupun kita duk puji orang tu hebat, begini, pasti ada kekurangan. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Selagi dia ni bersifat makhluk. Sempurna ni sifat Allah. Maha sempurna, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila makhluk pasti ada kekurangan. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Kita nampak dia, oh memang dia ni si fulan ni memang Mr. Perfect. Pasal Allah tak buka lagi kekurangan dia. Ataupun kita tak nampak kekurangan dia. Pasti ada kekurangan. Allah yang Maha mengetahui. Usaha kita pun sama juga. Kita nak 10/10, dapat 9/10, alhamdulillah. Itu iman kepada takdir. Dia tak dapat 10/10. Tengok kepada syarat ni yang dia buat ini, memang dah semua cukup syarat maksimum, tapi tengok tak dapat 10/10 juga. Bagi mereka yang tidak beriman, dia akan putus asa. Bagi kita yang beriman, kita pun redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tanam satu hektar atau berapa 10 hektar pokok durian. Ada semua hidup? Tak ada semua hidup. Kalau hidup 90% pun alhamdulillah. Dia tanam berapa hektar pokok getah. Ada semua hidup, semua menjadi sama besar aja. Tak ada. 90% pun alhamdulillah. Tengok. Kemudian dia pun menuai hasil pokok getah, dia menoreh. Ada semua pokok getah tu susu sama dia keluar. Dari segi jumlahnya, tiap hari sama je pokok, tak ada. Berbeza. Sama juga manusia. Belajar sama, satu kelas, satu guru, satu sekolah. Ada bila lepas exam, result dia sama, semua dapat nombor 1. Ada? Tak ada. Kalau 40 orang, 1 hingga 40. Guru sama, kelas sama, jadual sama, sekolah sama, tapi result dia tak sama. Samalah kita. Tengok. Belajar tahfiz yang sama. Semua 2 tahun ataupun setahun, semua 30 juzuk ada. Ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Maknanya kita ni berbeza. Tak ada yang sempurna. Pasal ini adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ada anak tu daripada benih kita, dididik di rumah yang sama oleh kita, isteri kita, tapi anak kita yang 5 orang tadi tak sama. Cara pembawaannya tak sama, cara bercakap tak sama, cara belajar tak sama. Cara apa tu? Tak ada yang betul-betul sama, tak ada. Walaupun dididik di rumah yang sama. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sama di kalangan mereka, tak sama. Sehingga kan Nabi beri gelaran, yakni amin hadhil ummah, yakni as-siddiq, yakni al-faruq. Gelaran itu berdasarkan kepada kecenderungan yang Nabi tengok kepada sahabat. Tak sama, walaupun semuanya ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak mampu untuk berbuat demikian, tetapi jikalau kita menginginkan supaya kedua sifat itu boleh dikendalikan dan dapat dibimbing dengan jalan latihan
yang bersungguh-sungguh, pasti kita dapat melakukannya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Paling tidaknya kita boleh kontrol dua sifat tadi. Mana kita sebagai manusia, kita memerlukan kepada sifat marah sebagai contoh, dan kita memerlukan kepada syahwat. Kalau manusia tak ada dua sifat tu, maknanya tidak sempurnalah juga dia sebagai manusia. Tak ada marah apa. Seperti mustahil lah orang tu walaupun baik mana, tak ada sifat marah. Mustahil. Ataupun tak ada syahwat, mustahil juga. Sama ada syahwat, syahwat hubungan jenis, ataupun syahwat makan minum, syahwat tidur. Syahwat ni bukan hubungan jenis saja. Syahwat juga syahwatut ta'am. Syahwatut ta'am wa syurb, syahwat makan minum. Syahwatun naum, syahwat tidur. Banyak tidur. Syahwat juga. Betul nafsu. Maknanya manusia dengan ada nafsu makan, ada nafsu minum, manusia pun fikir, hari ni aku nak makan apa. Dia pun fikir, hari ni nak berbuka dengan tom yum. Dia pun buat tom yum. Esok apa pula? Esok sup ekor, dia buat sup ekor. Lusa apa pula lusa? Lusa sup kaki lembu, dia pun buat sup kaki lembu. Itu syahwat namanya. Kalau tak ada syahwat, manusia berpadalah dia dengan hari-hari tom yum je. Boleh? Boleh. Hari-hari Pak Asim masak tom yum je. Boleh? Tak boleh. Kalau orang tu boleh begitu, dia tak ada syahwat makan minum. Dia tak ada syahwat makan minum. Hari-hari nasi putih ikan masin je. Boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, makna kita ni semua ni ada syahwat makan minum. Syahwat itu tidak buruk dari segi syahwatnya, nafsunya. Ia akan menjadi buruk apabila tidak boleh dikawal. Tidak boleh dikawal. Kerana nak makan minum yang bagus, dia sanggup mencari pendapatan yang haram kerana nak makan minum yang bagus, ataupun makan benda-benda yang haram. Yang tu sudah terlibat dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maknanya begitulah, perlu dikontrol, bukan dihapuskan. Kalau semua manusia dihapuskan syahwat makan minum, kita tak adalah beraneka jenis makanan. Syahwat nak pakai, tak adalah berbagai-bagai jenis baju seluar dengan berbagai-bagai warna. Semua warna putih je. Bagi seluruh dunia warna putih je, tak ada warna lain. Jubah pun satu fashion saja, tak ada bunga-bunga. Serban pun satu warna saja. Seluar pun satu fashion saja. Tak ada fashion tu design, tak ada. Mana tak ada syahwat dari segi makan pakai, tak ada. Ada begitu? Tak ada. Kerana ada syahwat inilah, lalu direka cipta berbagai-bagai bentuk pakaian, berbagai-bagai aneka jenis ragam makanan. Kan ada syahwat. Cuma perlu dikawal ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa watak manusia ini berbeza di antara satu sama lain. Watak manusia berbeza di antara satu sama lain. Ada yang cepat menerima, ada pula yang lambat menerimanya. Kan itulah dalam kelas ada nombor 1 dan ada nombor 40. Orang tu dia belajar cepat je. Dia baca 2-3 kali terus ingat. Fotografi memory. Dia tengok je dia ingat. Dia tengok muka surat ni dia ingat. Ada seperti yang di dalam YouTube tu, ada budak lelaki perempuan tu, orang hafal Quran. Orang tanya supaya baca daripada undur ke belakang, dia boleh sebut muka surat lagi. Kemudian orang belik muka surat ni, orang baca, dia pun sambung. Orang tanya muka surat berapa tu, dia kata muka surat sekian muka surat Quran. Kemudian orang langkah lagi, balik ke belakang lagi, tanya ayat, sambung ayat ni, dia sambung. Muka surat berapa tu? Muka surat sekian. Surah berapa? Surah sekian. Ayat berapa? Ayat sekian. Satu-satu ingat. Itu namanya photographic memory.
Dia tengok je seperti rakam, pop. Dia buat screenshot. Dia nampak lebih cepat daripada komputer lagi. Komputer kita kena type juga. Kena type apa yang kita nak, kemudian kita pun search. Dia pun baru dapat. Ni pop. Ada orang begitu. Ada orang lambat. Satu muka seminggu baru ingat. Ada manusia begitu. Mana kita ni tidak sama. Ini menunjukkan apa? Keragaman manusia berbeza. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kita kena terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda kita belajar. Kita pun dari segi fizikal pun tak sama. Ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada putih, ada hitam, ada coklat, biru pun ada. Ada satu kabilah di Afrika, kerana hitam dia seperti warna biru nampak. Dia punya metalik. Semua tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa Allah itu boleh buat apa saja. Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang saja. Jadi bila begitu bukan pilihan kita. Itu ridha, namanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanam pokok yang kita sebut contoh tadi. Kita tanam satu benih. Kita beli benih di mana-mana ataupun kita ambil dekat Jabatan Pertanian ke, tanam serentak. Tengok tumbuhnya ada sama tinggi tumbuh. Tak sama. Ada yang cepat tumbuh, ada yang lambat. Ada yang besar, ada yang kecil. Bila berbuah juga, bila berbuah pula berbeza-beza buahnya. Ada yang bulat betul buah durian. Buah tembikar yang bulat betul. Ada yang ketut pun ada juga. Tengok. Tak sama. Mana Allah itu maha berkuasa. Jadi yang perlu ada kitanya ar-ridha. Ridha dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha dah, tetapi tengok hasilnya tidak 10/10. Mungkin 7/10 ataupun 5/10. Yang pentingnya ridha. Kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah al-kasbu, dan sudah bertawakal, dan sudah berdoa. Akhirnya begitu natijahnya, kita pun ridha. Ridha itu sifat yang penting. Ya, ridha itulah yang menjadikan kita ni maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah pujian Allah kepada orang mukmin yang ridha. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Itu sifat yang tinggi, maqam orang yang beriman. Dia nampak kita nak azan ya. Jadi kita tangguh di situ, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ke surat muka surat berapa itu? Muka surat 24. Kita berhenti situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.